Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan kami kembali di Hello Doktor dengan perkongsian yang seterusnya. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami setiap hujung minggu untuk anda pastikan anda ada pengetahuan berkaitan dengan topik-topik yang kita akan bawakan, terutama sekali berkaitan dengan kesihatan keluarga pastinya. Sambil-sambil anda habiskan masa hujung minggu bersama dengan keluarga, hari ini 25 Jun 2023 kita akan bawakan tentang sindrom Down. Dan pastinya ini satu kondisi yang mana tidak lagi asing dalam kalangan kita, terutama sekali rakyat Malaysia yang mengetahui tentang mungkin ada ciri-ciri yang berbeza bila kita melihat kepada keadaan fizikal kanak-kanak tersebut. Persoalannya di sini, bagaimana kita nak memastikan bantuan dan sokongan kita sebagai ibu bapa dapat memastikan mereka yang berada dalam kondisi ini meneruskan kehidupan sekurang-kurangnya berdikari untuk melakukan kerja-kerja rutin harian mereka. Jadi kita akan bawakan perbincangan ini dan cantik juga kalau anda semua di luar sana untuk turut serta dalam perbincangan kami. Pergi saja ke Hello Doktor TV3. Anda akan ada ruangan komen di situ untuk anda komen ataupun mungkin kongsikan apa sahaja sebarang soalan ataupun pengalaman anda sendiri yang ingin mendapatkan penjelasan daripada pakar kita, iaitu pakar perunding pediatrik Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Ayuh kita kenalkan kepada anda semua bersama dengan kami Dr. Nur Shirin Nazli Abdul Razak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Topik yang sememangnya tidak asing dalam kalangan kita, tetapi mungkin kesedaran ataupun pengetahuan yang menyeluruh yang kita ingin pastikan objektifnya sampai insya-Allah kepada penonton. Yang terlebih dahulu, elok kalau kita mulakan dengan apakah itu sindrom Down. Doktor nak kongsikan bersama dengan kami. Silakan. Sindrom Down ni ialah satu penyakit genetik. Satu sindrom genetik di mana terdapat penambahan kromosom di kromosom nombor 21. Baik. So sepatutnya kita orang normal dia ada 23 pasang kromosom dan setiap kromosom tu ada 2 salinan. Tapi dalam sindrom Down dia berlaku 3 salinan. Sebab tu kami panggil dia sebagai trisomi 21. Trisomi itu maksudnya 3 salinan. Nama lain bagi sindrom Down is trisomi 21 kan? Trisomi 21. Okey, itu keadaannya. Apakah itu sindrom Down yang perlu kita fahami secara klinikalnya, kita nak mengenal pasti apakah yang berlaku. Cumanya bila kita mengatakan tentang ciri-ciri fizikal, pastinya ada beza. Seperti yang sedia maklum, ciri fizikal kanak-kanak tersebut sejak lahir mungkin ada nampak perbezaan di situ. Untuk kita mendapatkan penjelasan yang lebih, Doktor, bagaimana untuk kita kenal pasti ciri-ciri mereka yang berada dalam kondisi sindrom Down? Okey, kalau kita tengok dari segi ciri-ciri fizikal tu dia memang berlainan. Yang paling ketara tu pertama sekali dia memang kecil. Dia rendah daripada kanak-kanak yang biasa. Kemudian kalau kita tengok dia punya saiz kepala tu kecil bandingkan dengan kanak-kanak biasa. Yang lebih menyelah tu dari segi mata. Kalau kita tengok mata tu naik ke atas. Kemudian belakang kepala tu dia lepir. Kanak-kanak ini juga mempunyai lidah yang besar, seolah-olah lidah tu terjeli keluar. Okey. Okey, itu antaranya, dan saya pasti kalau mungkin kita bezakan antara kanak-kanak yang normal lain, ada sedikit keistimewaan perbezaan di situ kan pastinya. Betul. Doktor kan. Dan bila kita cakap tentang perbezaan ini, adakah ia menjurus kepada ciri-ciri ataupun jenis-jenis sindrom Down? Perbezaannya di situ adakah dapat dihuraikan ataupun sindrom Down tu mengenal pasti dengan bawah satu jenis saja? Dia bawah satu jenis, tetapi ciri-ciri itu tidak semua kanak-kanak sindrom Down tu ada. Okey. Tapi kebanyakannya akan ada rupa ciri macam tu. Yang ketaranya bahagian mata dan sebagainya. Mata, kepala, lidah. Kemudian ada yang lain-lain tu bila kita tengok tapak tangan, tidak semua. Tapi kebanyakannya dia, kalau kita tengok tapak tangan kita ada 2 line, tapi dia ada 1 line. Okey. Kemudian dari kita tengok jari-jari dia lebih kecil. Kemudian ruang di antara ibu jari kaki dengan jari kedua tu dia ada gap. Dia sedikit berbeza kan dengan kondisi yang lain, contohnya mereka yang ada ADHD, mereka yang autistik kan. Kita tidak dapat kenal pasti untuk kategori yang itu. Sindrom Down ni kita dapat kenal pasti, Doktor kan? Betul. Kalau kita tengok kita boleh kenal. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sindrom Down. Jom kita sama-sama tinjau di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Kali ini dari Ika Arnisha. Hello Doktor, adakah anak-anak Down syndrome berpotensi untuk mengidap penyakit seperti autistik, ADHD atau sebagainya? Dan bagaimana untuk kenal pasti dengan lebih jelas? Ini rentetan daripada perbincangan kita. Mungkin kita dah tease sikit tadi, ADHD, autistik, agak sukar untuk kita melihat kalau tidak dengan kelakuan mungkin.
penjelasan doktor bagaimana? Seperti kanak-kanak yang lain juga, kanak-kanak Down syndrome berpotensi untuk mempunyai menjadi autism ataupun ADHD. Cuma kadang-kadang agak sukar kerana kita tahu kanak-kanak Down syndrome sendiri mempunyai masalah dari segi kelakuan. Kalau kita tengok diorang ada yang cepat marah, ada yang bengis. So untuk kita nak detect tu mungkin dia kena lebih rapi lah. Maksudnya ada perkara-perkara yang kecil yang membuatkan ibu bapa tu terdetik adakah ini autisma, ADHD, dan dibawa berjumpa dengan doktor, dan kami ada soalan-soalan ataupun ciri-ciri tertentu yang kita cari untuk menepati ada sama ada kanak-kanak ini ada ciri-ciri autisma, ada ciri-ciri ADHD. Boleh, tapi kadang-kadang memang saya akui agak sukar kalau kita tidak biasa dengan keadaan asal Down syndrome itu sendiri. Ya, maknanya yang pertama sekali kalau kita melihat kepada ciri-ciri dan dah pun didiagnos mempunyai kondisi sindrom Down, itu yang perlu kita perhalusi untuk mengenal pasti segalanya terlebih dahulu. Betul. Dan mungkin dalam fasa masa-masa tertentu melihat pada perubahan behavior ataupun perubahan kelakuan kanak-kanak tersebut. Betul. Selalunya kelakuan mereka dapat dikenal pasti pada usia yang awal. Bagaimana? Adakah ianya sama di-apply dengan kanak-kanak normal yang mungkin terdapatnya kondisi autistik dan ADHD? Boleh macam kanak-kanak biasa, tapi seperti yang saya cakap tadi, kadang-kadang sukar sebab dalam ADHD dia juga ada masalah kelakuan. Dalam Down syndrome sendiri juga ada masalah kelakuan. Jadi kita kena perhalusi lagi. Ada benda-benda lain yang kita cari atau kita akan menanyakan dekat ibu bapa untuk kita kenal pasti ini adalah Down syndrome tetapi mempunyai ADHD, atau ini adalah Down syndrome tetapi mempunyai autisma. Adakah ianya dapat dikenal pasti semasa fasa mengandung, fasa ibunya mengandung untuk kondisi sindrom Down? Kalau sindrom Down melalui ujian scan, imbasan scan, tapi kalau nak kata autisma dan ADHD itu agak sukar. Sindrom Down ada pemeriksaan yang boleh kita kenal pasti. Ya, betul. Okey, kita ingin kongsikan bersama dengan anda banyak lagi sebenarnya. Ini baru peringkat awal. Jangan lupa untuk turut serta dalam perbincangan kami. Hello Doktor TV3 Facebook ada ruangan yang kita pasti nak raikan soalan-soalan anda maupun pengalaman. Tapi saya dan doktor nak rehat seketika. Kembali selepas ini hanya di Hello Doktor. Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk kali ini topik sindrom Down. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun memberi respon di Facebook kami Hello Doktor TV3, dan kita kini bersama dengan Dr. Nur Shirin, pakar perunding pediatrik Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Kalau di awal tadi banyak juga kita dah kongsikan bersama dengan anda untuk pengenalan awal apakah itu sindrom Down dan bagaimana golongan-golongan yang ataupun kondisi-kondisi tersebut yang perlu kita fahami. Kali ini kita nak tahu bagaimana pula kalau kita katakan tentang ibu yang menghadapi kelahiran sindrom Down ni. Adakah golongan itu dapat dikenal pasti pada peringkat awal? Okey, untuk ibu, kalau kita tengok statistik biasalah dalam satu kelahiran sindrom Down ni 1 dalam 1250 kelahiran untuk ibu yang hamil pada umur 25 tahun ke bawah. Tapi risiko sindrom Down ni dia akan meningkat dengan umur ibu yang hamil tu. So bila umur 35 tahun ke atas, kehamilan pertama, risiko itu meningkat kepada 1 dalam 400. Okey. Maknanya sebab itulah seringkali kita dengarkan dinasihati kepada ibu-ibu di luar sana untuk memastikan 35 tahun itu fasa, jika berlakunya fasa kelahiran selepas itu haruslah penjagaannya lebih daripada yang sebelum ni lah, kan? Lebih rapi. Lebih rapi daripada sebelum ini. Okey, contohlah kondisi ini melibatkan ialah kadang-kadang perancangan itu tidak seperti mana yang dirancang, kan? Lebih 35 tahun, ramai juga yang sekarang ini masih lagi menyambut kelahiran dan sebagainya. Apakah proses awal yang perlu dijaga-jaga oleh ibu tersebut untuk mengelakkan kondisi-kondisi ini? Okay, untuk ibu yang hamil pada usia melebihi 35 tahun, pertama sekali beliau haruslah pergi untuk dia punya visit ke doktor ONG tu, ikut dia punya follow up. So pada awalnya usia kandungan 14 minggu tu selalunya doktor ONG ni akan buat scan untuk melihat rupa
kepala, tengkorak, pembesaran hati dan sebagainya semua adalah normal. Sekiranya waktu imbasan scan tu terlihat kelainan sedikit, maka ada proses-proses tertentu yang boleh dilakukan, termasuk mengambil ujian daripada ujian darah, daripada air ketuban. Dan ujian darah ni sebenarnya boleh dihantar ke makmal untuk dianalisakan dan untuk dihantar sama ada baby tu ada mengidap kromosom, ada mengalami masalah kromosom, dan kromosom ni adalah mendapati di sindrom Down ke tidak. Okey, itu merupakan prosesnya. Ayo kita tinjau paparan di Facebook kami. Kali ini soalan dari rakan kita, Tengku Wirda. Hello doktor, adakah possibility yang pada awalnya anak didiagnos sebagai clinically Down syndrome dan setelah dilakukan chromosomal study, keputusan adalah negatif? Sekiranya itu terjadi, apakah faktor penyebabnya? Okey, doktor, silakan. Penjelasan. Sindrom Down ni dia sebenarnya satu spektrum. Dia ada yang ringan saja, dia ada yang teruk. Tidak dinafikan ciri-ciri yang saya cakap tu ada yang memang classical features. Ada yang sikit-sikit saja. So bila sikit-sikit tu bagi kami kata ini mungkin adalah sindrom Down. Kita hantar ujian kromosomal study untuk mengesahkan. Ya. Okay. Tapi kita kena tengok juga rupa paras ibu bapa. Sebab kita kadang-kadang rupa tu macam ibu, ada rupa tu macam ayah. Tidak semestinya ciri-ciri tu walaupun menepati sindrom Down, dia adalah sindrom Down. So apa-apa pun kita panggil gold standard dia, kita buat chromosomal analysis. Kalau chromosomal analysis tu negatif, baik, dan perkembangan kanak-kanak tersebut normal, mungkin ia adalah just sebahagian daripada rupa paras ibu bapa yang digabungkan. Okey, saya pernah juga terdengarkan tentang situasi ini kerana mungkin apabila rupa paras satunya sedikit mengikut kepada matanya sepet kan, dan betul, sebagainya. Okey, kondisi ini soalan ini menarik apabila kita membentangkan sebab tidak semuanya kita sahkan melalui ciri fizikal itu, perlu melakukan ujian-ujian seperti mana yang dikongsikan tadi, ujian kromosom yang perlu dihantar untuk mengesahkan kondisi tersebut. Baik, terima kasih Tengku Wirda di atas persoalan ini. Kita nak teruskan dengan laporan khas yang dibawakan oleh wartawan kami Syuhada Ashikin. Kali ini mendekati seorang individu yang berusia 28 tahun, Wan Alia namanya, telah pun bekerja sebagai seorang pengasuh dan merupakan individu sindrom Down. Bagaimana sampai ke tahap ini? Ayo sama-sama kita saksikan kisah Wan Alia. Hai, nama saya Cici Alia. Wan Alia Azri Wan Muhammad Hanizan, individu sindrom Down yang mula menjadi pengasuh sejak tahun 2015. Pada awalnya, dia dilihat cenderung dalam mengurus dan menjaga anak-anak kecil semasa kelahiran adik dan anak-anak buahnya. Dia kemudiannya menjalani latihan serta kursus pengasuhan selama 6 bulan. Makan, mandi, pakai pampers, tidur, main. Menceritakan tentang permulaan hidup Alia, ibunya Hanizan Hussein merupakan antara individu yang sentiasa berusaha demi memastikan yang terbaik buatnya. Saya mencari tempat untuk menghantar Alia untuk saya buatkan terapi. Maknanya fizioterapi, massage yang saya boleh gunakan untuk saya belajar untuk Alia. Dan saya terapkan di rumah lah. So saya continue sampailah umur Alia 10 bulan. Jadi saya tengok ada banyak perkembangan. Dan saya juga dapatkan banyak information atau maklumat daripada luar negeri, daripada website, daripada YouTube dan juga daripada parent-parent yang boleh berkongsi dengan saya. Jadi saya rasa macam boleh menerima dan saya meneruskan saya rasa meneruskan saya punya inisiatif untuk membesarkan Alia.
Tidak semudah itu, anak ke-6 daripada 7 beradik ini juga turut diuji apabila kaki kanannya terpaksa diamputasi akibat kesan daripada masalah kesihatan paru-paru yang dihadapinya semasa berumur 3 tahun. Doktor kata kehilangan anggota ada replacement, ada ganti. Jadi Alia ni telah menjalani hidup dengan memakai kaki palsu sebelah, tapi saya tak pernah dengar dia mengeluh. Dia berjalan tapi ikut dia punya ragam lah. Kekurangan Alia tidak sedikit pun menjadi penghalang buatnya. Dia tidak kekok melayani dan menjaga anak-anak asuhannya sama seperti pengasuh normal. Saya rasa dalam perjalanan membesarkan Alia, saya rasa saya dah mungkin kita kata 80% berjaya lah menengokkan Alia ni membesar dengan yang saya rasa saya puas hati lah. Dia tidak menyusahkan saya dan dia boleh mengurus diri dan dia boleh bertutur dan dia boleh berada di mana-mana keadaan yang saya tunggu. Biarpun hanya bekerja sebanyak 8 kali sebulan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, peluang ini semestinya sudah cukup memberi makna buat Alia. Wan Alia, seorang individu yang sebenarnya bukannya kita melihat dia kekurangannya dekat dia, tapi kekurangannya dekat kita. Betul. Kan istimewanya seorang Wan Alia. Bersama dengan Dr. Shirin, doktor pasti melihat keadaan ini seringkali diagnos pesakit dan sebagainya kan. Yang kita mahukan adalah dia mencapai pada tahap yang dia boleh melakukan kerja sendiri. Seperti mana yang si ibunya laksanakan tugas dan sebagainya. Pastinya itu bukan sukar kan melihat kepada itu, sayangnya dia, kasihnya dia kepada anak-anak tersebut. Doktor, kecenderungan anak-anak sindrom Down ni untuk mengetahui keistimewaan mereka ni, bagaimana untuk kita membantu mendorong ke arah itu, doktor? Okey. Sebenarnya anak-anak sindrom Down ni dia manja dan dia sebenarnya friendly. Dan kalau dia tidak mempunyai masalah yang banyak dari segi masalah kesihatan, hanya lebih kepada pertuturan ataupun dari segi mental, kita boleh asuh sebenarnya. Tapi kita kena mulakan program intervensi itu awal. Maksudnya waktu dia lahir kita buat saringan, ada masalah pendengaran dan sebagainya kita atasi. Kemudian kita mulakan terapi. Terapi itu banyak. Ada terapi dari segi fisio, terapi dari segi gerak kerja, cara pulih, terapi pertuturan. Supaya kanak-kanak ini mampu sampai ke potensi maksima yang dia boleh dapat, dia boleh capai. So, dalam hal ni kita, macam bagi pihak saya, pihak kami, kita galakkan ibu bapa agar kerap pergi ke terapi. Dan terapi ni tak semestinya di hospital. Dia ada banyak tempat untuk terapi yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti pusat pemulihan dalam komuniti, ada yang oleh badan bukan kerajaan dan sebagainya, supaya kanak-kanak ini dapat mencapai potensi dia agar dia boleh berdikari, dia boleh melaksanakan melaksanakan aktiviti-aktiviti harian dan dia dapat tidak bergantung kepada ibu bapanya. Dan tertakluk kepada syarat-syarat di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat hanya 8 bulan sahaja dalam sepanjang tahun itu. Betul? Bagaimana? Itu saya tak pasti sebab itu Jabatan Kebajikan Masyarakat satu jabatan ataupun agensi yang berlainan. Tapi kalau macam kami, terapi itu dia seboleh-bolehnya setiap minggu ataupun setiap bulan. Cuma kita tahu kekangan yang berlaku di hospital kan tidak mampu untuk follow up terapi itu kerap. Betul. Tapi kalau ada inisiatif lain seperti ibu bapa tu mencari pusat-pusat di luar, makin kerap dia buat terapi, makin nampak progres dia. Ya, okey. Itu juga yang dikongsikan tadi oleh ibunya Wan Alia, dan mungkin anda di luar sana juga antara ibu yang sangat-sangat hebat mengenal pasti dan juga mengendalikan kondisi anak yang Down syndrome. Boleh kongsikan juga bersama dengan kami pengalaman anda. Sambil itu kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi topik yang sama iaitu sindrom Down hanya di Hello Doktor.
Masih lagi bersama dengan kami dalam siaran Hello Doktor bersama dengan Dr. Shirin di sini yang dari tadi berkongsi ilmu dan juga penjelasan. Kita nak mulakan segmen kali ini berkaitan dengan komplikasi yang boleh berlaku terhadap kanak-kanak ataupun mereka yang berada dalam kondisi sindrom Down. Ayo kita tinjau paparan di Facebook kami berikutan dengan soalan daripada rakan Facebook kita, Muhammad Saiful Islam. Bagaimana penjagaan anak-anak Down syndrome? Seperti mana yang umum tahu, anak-anak Down syndrome ini mempunyai otot-otot yang lemah, terutama bahagian leher. Jadi, berapa lamakah masa yang diambil untuk lehernya dan otot-otot yang lain menjadi kuat? Baik, terima kasih Encik Saiful berkongsi. Inilah yang sangat nak kita ketahui kan untuk mengendalikan dengan baik kondisi-kondisi anak-anak Down syndrome. Okay. Waktu kita setelah kita capai diagnosis Down syndrome tu, selalunya kita akan duduk dengan ibu bapa dan kita akan bincang apakah rawatan yang kita perlu lakukan. So memang kita tahu anak-anak Down syndrome ni mempunyai masalah dari segi otot. Kalau dibandingkan dengan kanak-kanak normal, otot dia lebih lemah sikit. Tapi melalui rawatan fizioterapi, otot-otot ni boleh dikuatkan. Sama ada berapa lama tu bergantung kepada tindak balas anak-anak tersebut, bergantung kepada kekerapan kita buat fisioterapi. So selalunya makin kerap, keputusan tu lebih elok. Okey. Adakah possibility untuk ibu-ibu ayah melihat kepada video sahaja dan lakukannya di rumah itu, keberkesanan dia bagaimana, ataupun adakah ianya dibenarkan oleh pihak doktor sendiri, ataupun sebenarnya memang hanyalah yang pakar yang tahu mengendalikan sahaja boleh lakukan fisio yang dimaksudkan? Selalunya kita rujuk dulu kepada pakar fizioterapi, dia akan ajar bagaimana nak urut otot-otot, bagaimana nak gerakkan otot-otot. Kemudian baru kita beritahu, okey, kalau nak tengok dekat YouTube ke atau video-video lain, boleh. Tapi basic tu kita kena ajar dulu. Permulaan tu haruslah pergi kepada yang pakar dulu kan. Lepas tu baru mungkin dilakukan sambungannya di rumah. Lihat kepada bantuan-bantuan. Sekarang ni segalanya di hujung jari kan. Kita faham video, perkongsian. Sememangnya nak mengenal pasti yang mana betul tu mungkin perlu didahulukan dengan ilmu yang betul. Okey, komplikasi kesihatan. Kita bercerita tentang komplikasi kesihatan lain yang kanak-kanak macam tadi adik Wan Alia pun sehingga perlu putih kaki kan kerana masalah jantung yang dialami. Ini tidak dapat dinafikan lah, masalah jantung kongenital ni selalu kita kaitkan dengan mereka yang ada kondisi Down syndrome, sindrom Down. Bagaimana penjelasan doktor? Ya, betul. Lebih kurang 30% kanak-kanak yang ada Down syndrome ni, sindrom Down, ada komplikasi jantung, masalah jantung. Jantung berlubang, ada kalanya jantung dia bengkak dan sebagainya. Jadi waktu di lahir tu kita akan jalankan imbasan eko untuk memastikan struktur jantung tu normal. Kalau struktur jantung tu tidak normal, kita akan rujuk dengan pakar kanak-kanak jantung. Sekiranya perlukan rawatan seterusnya seperti pembedahan dan sebagainya, rujukan itu akan dilakukan. Adakah kalau fasa selepas umur 20-an seperti adik tadi yang kita kongsikan, adalah fasa itu kurang sedikit risaunya penjagaan? Sebab saya rasa permulaan pada peringkat awal tu agak ketara dan dia akan beransur baik selepas kita tahu bagaimana untuk mengendalikannya. Okey, kondisi kesihatan yang perlu anda kenal pasti terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana keadaan anak-anak, terutama sekali mereka yang berada pada kelahiran anak Down syndrome. Bagaimana untuk mengurangkan risiko kelahiran anak sindrom Down? Okey. Risiko pertama sekali waktu mengandung tu berjumpa dengan doktor, buatlah imbasan scan untuk pastikan bahawa janin tu berada dalam keadaan bukan sempurna tapi tidak berlaku masalah. Kemudian sekiranya ada sesuatu yang dalam imbasan scan tu yang meragukan, kita boleh buat ujian yang lebih spesifik untuk menentukan adakah ada masalah dengan genetik ke tidak. Tapi kita tahu sekiranya dalam keluarga tu katalah ada kelahiran anak Down syndrome, maka risiko untuk kelahiran seterusnya tu ada. Jadi waktu mengandung perlu jumpa doktor awal untuk memastikan okey, bayi dalam kandungan tu tidak mengalami Down syndrome.
Okey, itu dia. Genetik kita dah sentuh, bagaimana dengan potensi ataupun untuk mengurangkan risiko berlakunya kelahiran anak sindrom Down juga dikongsikan oleh doktor sebentar tadi. Pastinya mereka ni perlukan bantuan dan juga sokongan sehinggalah Persatuan Sindrom Down Malaysia ditubuhkan bagi membantu mereka yang memerlukan dalam keadaan dan kondisi ini, kerana apabila berada dalam kelompok yang sama, pastinya sokongan itu dapat diberikan kepada individu sindrom Down. Bella ada perkongsiannya. Jom sama-sama kita saksikan. Biasanya tiap-tiap hari murid atau pelatih remaja kita dia datang dalam lingkungan pukul 8 lah. Walaupun secara resmi kita bermula pukul 9. Kita sama je macam sekolah-sekolah normal di mana kita ada aktiviti perhimpunan, kita ada senaman. So dekat kelas ni diorang akan belajar gross motor, fine motor, dan ada language, ada social. So dekat dalam ni kira integrated lah apa yang student normal ataupun student biasa belajar di luar sana. Jadi kita pun terapkan dekat student OKU kita. Untuk pelajar baby, kita ada patterning, kita ada massage dan kita ada brushing. Kita lakukan aktiviti patterning tu bertujuan untuk bantu student yang ada masalah untuk berjalan. Okey, yang seterusnya adalah aktiviti brushing, di mana brushing ni untuk sensori dia, bagi dia punya sensori taktil, dia punya muscle lebih relax. Kat sini kita vocational kita ada 3 kategori ataupun 3 course yang ditawarkan, di mana yang pertama bakery untuk high function. Untuk kelas bakery tu kiranya cikgu akan ajar step by step macam mana untuk buat roti ataupun untuk buat pastry, kek dan sebagainya. Kalau untuk hospitality pula, mereka akan buat macam contoh dekat hotel yang diorang akan susun bantal, susun cadar, kira macam mana yang kita buat dekat hotel, kita terapkan dekat pelajar kita lah. Dan seterusnya untuk mendobi, diorang tahu macam mana cara untuk basuh baju, untuk lipat baju, untuk keluar masukkan daripada washing machine tu. Untuk ibu bapa yang ada anak-anak sindrom Down atau baru lahirkan anak-anak sindrom Down, nak cari solusi, datanglah jumpa kita di Persatuan Sindrom Down Malaysia. Itu dia Persatuan Sindrom Down Malaysia, daripada peringkat lahir menjadikan orang kata peringkat memapah mereka untuk berdiri pun segalanya aktiviti dilakukan di sana sehinggalah tadi sempat kita kongsikan doktor sampai mereka dah boleh buat dough sendiri. Berarti lagi hebat pada kami. Kita nak buat pun kadang-kadang kita tak tahu kan. Itulah kehebatan, keistimewaannya. Kalau kita katakan itu merupakan kekurangan, tidak, sebenarnya keistimewaan yang ditunjukkan kepada kita. Sedikitlah doktor komen, doktor melihat kepada penubuhan-penubuhan sama ada persatuan, kumpulan sokongan kan, yang mereka sentiasa tidak putus asa untuk memastikan ada sokongan yang dapat dibantu selain daripada pihak keluarga sahaja. Mungkin doktor sendiri ada pandangan tersendiri berkaitan dengan usaha ini. Saya rasa ia adalah usaha yang baik sebab dia dapat berkongsi apabila ibu bapa ni dapat berkongsi tentang masalah anak-anak mereka, kemudian dilihat ibu bapa lain yang berjaya untuk mengatasi masalah ni, anak-anak tu sihat, mampu melakukan aktiviti harian berdikari. Jadi ibu bapa yang baru saja ada anak yang lahir sindrom Down ni, dia semangat sikit. Dia tak adalah rasa putus asa, seolah-olah macam tidak ada harapan langsung nak dengan anak sindrom Down ni. So kami memang amat bersyukurlah kira dengan adanya persatuan-persatuan atau badan bukan kerajaan ni, sebab untuk kami sendiri tu nak spend masa duduk
satu-satu tu agak Yalah, terhad. Untuk perkongsian yang lebih spesifik tu agak terhad kan. Tugasan doktor tu ialah bila kita melihat pada diagnos, rawatan pemulihan dan sebagainya, mungkin dah fokuskan di situ. Tetapi bantuan-bantuan sokongan lain ni seperti mana yang tadi, kalau mungkin anda perlukan, hubungi Persatuan Sindrom Down Malaysia, sangat-sangat baik yang dikongsikan oleh Bella sebentar tadi. Doktor, sebelum kita rehat seketika ni, doktor mungkin nak kongsikan bagaimana jika didiagnos dan apakah tindakan awal yang perlu dilakukan oleh pihak ibu bapa? Okay. Tindakan awal tu maksudnya kita tetapkan apa yang kita nak buat. Pertama sekali kita pastikan tidak ada komplikasi kesihatan lain seperti jantung, daripada segi usus, daripada kekurangan hormon tiroid dan sebagainya. Kalau ada masalah-masalah ini kita akan rawat satu persatu. Kemudian kita mulakan terapi, intervensi awal. Yang itu memang penting. Baik. Okey, itu dia. Kita perlu tahu bagaimana cara yang terbaik supaya prosesnya kurang menjadi bebanan dan tidak lagi mungkin menjadi satu perkara yang sukar untuk ibu bapa terutama sekali kan terima pada peringkat awal. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi dalam perbincangan Hello Doktor. Kalau sempat, tinjau Facebook kami Hello Doktor TV3 untuk kongsikan soalan anda. Rehat seketika. Kembali selepas ini. Masih lagi bersama dengan kami dalam siaran Hello Doktor berkongsi tentang anak-anak istimewa kondisi sindrom Down yang dapat kita kenal pasti melalui ciri fizikalnya, doktor kan. Kita dah cerita juga bagaimana tindakan awal yang perlu ibu bapa lakukan jika anak itu didiagnos untuk kondisi sindrom Down. Kali ini kalau kita perasan sepanjang visual yang kita kongsikan tadi, kita sempat melihat anak-anak yang di usia mungkin 2-3 tahun dah ramai yang pakai cermin mata. Dan mungkin itu terkait rapat juga dengan kondisi mata mereka yang disebabkan sindrom Down tersebut. Doktor mungkin nak jelaskan. Ya, lebih kurang dalam 30% kanak-kanak Down syndrome ni mempunyai masalah dari segi penglihatan. Dia rabun jauh. Okay. Jadi bila kita lakukan ujian mata, daripada situ kita boleh detect, kemudian kita mulakan rawatan lah. So salah satu cara itu adalah memakai cermin mata. Tapi kadang-kadang agak sukar sebab kanak-kanak normal pun kita nak suruh pun agak payah kan. Tapi ia dapat membantu. Dan kemudian tiap-tiap 6 bulan sekali itu memang ada follow up untuk ujian mata untuk memastikan bahawa penglihatan ini tidak merosot. Okey, adakah itu juga termasuk dalam antara perkara yang perlu dikenal pasti pada peringkat awal? Peringkat awal kadang-kadang susah, tapi itu adalah sebahagian daripada saringan yang kami akan lakukan. Kemudian daripada situ kita satu persatu kita tengok ada tak masalah tiroid, masalah mata, masalah pendengaran sebagainya. Kemudian kita buat rawatan spesifik. Okey, apa perubahan yang begitu ketara yang perlu ibu bapa fokuskan jika itu merupakan warning sign yang mungkin anak-anak yang berada dalam kondisi sindrom Down itu perlu dibawakan kepada pakar untuk kita dapatkan rawatan pemulihan lanjut? Okay, kalau kata mereka kerap tak sihat kerana kita tahu kanak-kanak sindrom Down ni dari segi sistem imun dia kurang berbanding dengan kanak-kanak normal. Sekiranya dia tak sihat dan jangka masa tidak sihat tu lama, sila bawa berjumpa doktor dengan segera. Kita juga tahu kanak-kanak Down syndrome ni ada peratusan yang mereka senang untuk dapat penyakit seperti acute leukemia. Di mana sel-sel darah di dalam kita punya sumsum tulang tu menjadi bara atau kanser. Yang tu kadang-kadang bila dia tak sihat, bila kita cek darah, kita tengok sel darah putih tinggi, sel darah rendah, merah rendah, sel darah kuning rendah. Daripada situ kita akan buat ujian untuk memastikan okey tidak ada masalah yang melibatkan sumsum tulang. Sewaktu kita pada awal kita diagnoskan sindrom Down ni, memang kita akan bincang. Ini adalah perkara-perkara yang perlu ibu bapa take note. Supaya kalau dia tak sihat, demam lama, ada lebam-lebam, datang hospital. Jadi kita perlu melakukan ujian. Ya, jangan ambil remeh lah kan dengan betul. kondisi-kondisi tersebut, terutama sekali bagi mereka yang istimewa dalam sindrom Down. Kita
perlu tahu apa sebenarnya rawatan susulan yang diperlukan oleh individu tersebut. Bila bercakap tentang ni kan, saya fikir sebenarnya pengorbanan yang besar yang lupa untuk kita sentuhkan di sini adalah kepada ibu bapa di luar sana. Kan mereka juga mungkin anak pertama kali memang cahaya mata, pula dikurniakan hadiah iaitu anak istimewa kondisinya sindrom Down. Pastinya mereka tercari-cari apakah solusi untuk mereka menerima pada fasa awal tersebut kan. Terutama sekali mungkin bergerak kepada proses-proses yang perlu dilakukan untuk memastikan anak itu dapat berdikari sehingga masuk kepada alam persekolahan, alam pekerjaan. Jadi apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan perjalanan itu dapat dilakukan sehingga anak-anak mampu berdikari, doktor? Saya tak nafikan kalau waktu pertama kali itu mesti terkejut kan. Kemudian of course dia akan rasa sedih. Tapi kita dah lihat ramai anak-anak sindrom Down ni yang berjaya di luar. Ada yang boleh jadi pelakon pun. Betul. Kan? Jadi yang penting jangan putus asa. Teruskan dengan intervensi awal. Kemudian rujuk dengan persatuan-persatuan. Kita boleh tengok melalui internet. Kadang-kadang kita boleh tengok website luar negara di mana mereka ada banyak blog dan sebagainya tu untuk dia nak improvekan anak-anak Down syndrome ni kan. Jadi kita boleh belajar melalui itu. Kemudian bagi pihak kami selalunya kita perlu daftarkan anak-anak ini dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dapatkan kad orang kelainan upaya. Itu bukan satu stigma yang itu selalunya orang macam kata saya tak nak lah. Tapi sebenarnya bila kita daftar tu mereka dapat banyak keistimewaan. Dari segi rawatan hospital, dari segi perkhidmatan kenderaan dan sebagainya. Kemudian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendidikan nanti kita boleh daftarkan mereka ke sekolah-sekolah kelas khas atau kelas integrasi di mana bergantung kepada keupayaan mental dan dia punya fizikal tu dia boleh ke sekolah untuk belajar. Okey. Bila kita bercakap tentang ibu bapa ni mungkin sepanjang mereka membesarkan anak itu pasti ada banyak perkara yang perlu mereka lalui kan. Tak cukup dengan itu sebenarnya membesarkan anak normal pun lebih kurang sama, apatah lagi kan kita perlu penjagaan yang lebih kepada mereka yang istimewa. Jadi sokongan yang diperlukan oleh ibu bapa terutama sekali seperti tadi kalau berada dalam persatuan ibu bapa yang sama juga mengalami kondisi yang lebih kurang sama. Mungkin ada benda yang boleh ditokok tambahkan di situ. Selain daripada itu, bagaimana sokongan yang perlu kita lakukan, orang sekeliling lakukan kepada individu yang berada dalam kondisi tersebut, doktor? Saya rasa sokongan keluarga tu amat penting. Ibu bapa ni memerlukan sokongan daripada keluarga terdekat selain daripada persatuan ni. Jadi untuk keluarga, rakan-rakan yang lain tu seboleh-bolehnya kita bantu ibu bapa ni. Kalau mereka perlukan khidmat dari segi nak pergi terapi dan sebagainya, kalau ada keluarga yang boleh bantu, memang dia boleh meringankan beban untuk ibu bapa tersebut. Selain daripada itu, kita boleh rujuk untuk kaunseling sebab saya rasa kaunseling itu sebenarnya adalah penting. Kaunseling itu adalah masa di mana ibu bapa ni boleh meluahkan perasaan. Kadang perasaan terpendam tu dia nak cakap sesuatu, cakap dengan orang yang tak kenal susah kan, tapi tak mengetahui situasi kan. Betul, kalau tak melalui benda-benda itu. Tapi kalau dia pergi kaunseling dengan kaunselor yang memahami apa fasa yang mereka lalui itu, mungkin ini dapat membantu bagi semangat sikit kepada ibu bapa. Selain daripada itu, kumpulan sokongan ramai, Persatuan Down Syndrome kan, ada Kiwani dan sebagainya tu, mereka juga melakukan kaunseling ibu bapa. Bukan sahaja kepada anak-anak tapi kepada ibu bapa juga penting sebenarnya. Sebab ibu bapa tu penting. Betul. Kalau kita berada dalam keadaan sihat mental dan fizikal, barulah ianya dapat energi itu dapat disalurkan kepada anak-anak kan. Itu yang perlu kita pastikan terlebih dahulu. Pesanan yang pastinya ala-ala kita bersama dengan doktor untuk ibu-ibu di luar sana, kekuatan yang disampaikan oleh doktor sendiri sangat penting, saya kira memberi impak yang besar. InsyaAllah doktor, silakan kepada ibu bapa di luar sana yang membesarkan anak-anak sindrom Down. Yang penting bagi saya, jangan putus harapan, jangan rasa macam tak ada macam yang seolah-olah dia penghujung jalan. Sebab zaman sekarang dah berubah kan, banyak kita ada
persatuan-persatuan, kita ada terapi-terapi yang mungkin dalam tempoh 30-40 tahun dulu tidak ada, tapi masa dah berubah. Jadi kalau walaupun anak ni adalah anak sindrom Down, tapi dia masih mempunyai masa hadapan yang cerah. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, kita sendiri pun kata okey tak apa, kita akan cuba sama-sama menjalankan apa yang perlu dibuat. Anak-anak ni sebenarnya boleh berdikari, malah mungkin boleh membantu kita waktu masa kita tua kan. Ya, betul. Tepat sekali. Doktor, kadang-kadang kita memang mengharapkan anak-anak lah yang akan besarkan kita. Tapi pada peringkat awal ni sememangnya pengorbanan yang diperlukan pada ibu bapa. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Dr. Nur Shirin Nazli Abdul Razak, pakar perunding pediatrik Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Kalau sempat ke HTA, bolehlah jumpa dengan Dr. Shirin ya. Boleh. Sempat kalau mungkin Nur mengenal individu bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor berkongsi dengan kita, lembut sangat-sangat. Orangnya sangat lembut daripada awal tadi saya dapat berkenalan. Hari ini pun kali pertama kita bersua. Terima kasih juga kepada anda semua di luar sana yang sentiasa menyokong kami dan kita harapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Sebenarnya bukan mereka yang diuji tetapi kita yang normal ni diuji dengan keistimewaan mereka, dengan mereka menjadi inspirasi dalam setiap kehidupan kita. InsyaAllah kita terus bawakan topik-topik ini supaya dapat kesedaran yang maksima daripada anda semua rakyat Malaysia untuk tidak ada lagi stigma dalam masyarakat, terutama sekali kepada mereka yang mungkin ada limitasi dalam keadaan tertentu. Kita convertkan atau kita tukarkan kepada keistimewaan, keunikan mereka, terutama sekali anak-anak yang berada dalam kondisi sindrom Down. Sayang kami untuk anda semua insya-Allah dan sokongan kami kepada ibu bapa semua di luar sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ani Mizati. Teruskan menyokong kami di episod akan datang. Hello Doktor. Assalamualaikum.